Hadis-hadisnya kita telah baca baru ni. Sampai kepada bab raf'il ilm wa qabdihi wa zuhuril jahl wal fitan fi akhir zaman. Di situ bab raf'il ilm, terangkat ilmu. Situlah hadis yang pertama. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yadhharaz zina. Dan seterusnya riwayat daripada Anas, qala ala uhaddithukum hadithan. Itu antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu diangkat. Mana ilmu hilang. Maksud ilmu ni seperti kita sudah kita kata dah baru ni, ialah ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejahilan menjadi kukuh, kemas, tetap. Wa yushrabal khamru, kejahilan di situ pun maksudnya kejahilan tentang ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Arak diminum dan perzinaan berleluasa. Arak diminum yakni secara terbuka dan berleluasa. Satu maknanya begitu. Satu maknanya di kalangan orang-orang Islam pun arak tu diminum meluas juga. Sebabnya arak tu ada semua orang minum, nak kira hak biasa ni. Hak ni hak tak pernah sabar lah. Kira orang yang menganut ajaran yang anti arak, sebab kita ni Islam ni tiba-tiba jadi berleluasa di kalangan mereka. Wa yadhharaz zina, perzinaan menjadi terang, terbuka, berleluasa juga. Ini tanda kiamat. Jadi hak Imam Muslim naknya di sini ialah di bawah tajuk ni, yurfa'al ilmu, ilmu tu diangkat, ilmu tu hilang. Bila ilmu hilang dan kejahilan jadi kukuh, kemah, adalah berlakulah benda-benda macam tadi. Minum arak, perzinaan dan sebagainya akan berlaku secara berleluasa. Seterusnya riwayat daripada Anas, dia kata, mahu tak aku ceritakan kepadamu suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni sendiri. Tak ada dah orang lain selepas aku ni akan menceritakan kepada kamu. Orang hak dengar hadis ni daripada Nabi tak ada. Sebab Anas ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang lewat matinya. Kalau di Basrah tu, dialah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Jadi dia kata ni dalam keadaan dia tahulah tak ada sahabat, pasal umur dia panjang. Jadi orang lain mati belaka dah. Kalau orang hak dengar daripada Nabi sendiri tak ada dah. Selepas pada aku ni nak boleh royak kepada kamu. Iaitu antara alamat, antara banyaklah, mana hak lain-lain lagi. Ni antara alamat kiamat ialah ilmu diangkat, yakni ilmu hilang. Wa yadhharal jahlu, kejahilan menjadi nyata. Wa yafshuwaz zina, perzinaan terbuka. Arak diminum, orang-orang lelaki hilang, mati maksudnya. Tinggallah orang-orang perempuan, sehingga 50 orang perempuan dikawal oleh seorang pengawal lelaki sahaja. Ini lebih kurang tadi juga, cuma ada tambahan. Jadi ilmu diangkat. Ilmu diangkat seperti dalam hadis akan datang kita akan jumpa. Dia kata tidak angkat gitu, hilang, tiba-tiba hilang, tak ingat dah.
Mana dengan mati ulama-ulama. Dengan mati ulama-ulama. Itu maksud ilmu diangkat. Bila dia mati, tak ada orang yang menyambung, tak ada orang yang usaha belajar, nyatalah kejahilan. Nyatalah kejahilan. Dan perzinaan berleluasa, terbuka. Arak diminum, ni kita tengok belakang dah. Kita tengok belakang dah. Mungkin tidak terlalu nyata kalau di tempat kita ni, agak terkawal tu pun hampir nak malas tengok dalam TV kan. Kalau perzinaan sana, kena cekup sana, kena cekup sini, hampir nak malas. Tapi ikut mana-mana pun tak boleh terbuka lagi, tak ada terbuka lagi. Sekadar berkeluar berdua-berdua gitulah. Kalau kita tengok dalam dunia ni, negeri-negeri orang kafir, terutamanya negeri-negeri barat, setengah-setengah tempat tu, tidak negeri barat sajalah, negeri timur, Jepun, mana pun lagu tu juga. Negeri kafir lah kita, memang terbuka semua dah. Perzinaan ni memanglah terbuka semua. Tepi-tepi jalan, kalau kita naik kereta api, datang kereta api boleh tengok tepi jalan, mata. Perzinaan tak ada bukan benda yang memalukan. Nak takut siapa-siapa tak ada. Bahkan pergi ganggu dia tak boleh, salah pula. Di mana-mana secara seorang-seorang, beramai-ramai, kumpulan pun berleluasa. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ni telah berlaku. Beratus-ratus orang telajar bogai berlaku duduk, sepasal duduk. Mana ada? Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Kalau kira perzinaan tu ada semua sepanjang masa sebelum Nabi kita pun sudah ada dah. Tapi hak lagu ni, tanda kiamat ni memang jelas, nyata benar. Dan arak diminum biasa. Orang tak mikirlah, tak mikir untuk kebaikan diri dia. Kita kata hak arak. Jadi maksud dia sini bukan arak saja, benda-benda yang membahayakan diri lah, memabukkan, menghilangkan akal. Hak ni berleluasa. Kita boleh tengok juga dah tu. Cuma kalau di kalangan umat Islam secara berleluasa itu tidak lagi. Tidak lagi. Orang lelaki hilang, mana maksud mati, tinggal orang-orang perempuan. Bapa mati sebab perai banyak. Banyak perai terlibat, orang lelaki lah terlibat perai. Jadi bila perai mati, mati dengan sebab perai, itulah yang disebutkan, boleh katakan hampir oleh semua ulama dahulu. Hampir oleh semua ulama dahulu begitulah. Kalau kita nak kira dari segi munasabah pun, ya memang munasabah lelaki ni kerja tempat-tempat yang bahaya, tempat-tempat yang bahaya. Jadi kemungkinan nak mati tu ramai, banyak sekali. Kemungkinan nak mati ramai tu memang terdedah kepada lelaki. Misalnya dalam lombong-lombong, kerja tu tak ada sampai itu. Siapa dia? Bukan orang puan, orang lelaki. Kalau sekali mati seramai mana? Mudahnya adanya sebab-sebab yang memungkinkan orang tu mati beramai-ramai semasa kerja. Misalnya kalau elektrik tu jatuh, wayar dia atas bah saja pun padahal habis mati. Banyak berlaku lagu tu. Ataupun di tempat-tempat lain, gas kau beracun terlepas di mana-mana, tempat kerja lah biasanya. Jadi kerja-kerja lagu ni lelaki. Bila lelaki, lepas tu dia jadi kurang pula lelaki ni dari segi keturunan. Kita tak nampak lagi sekarang ni, sikit-sikit yang nampak, tidak menyeluruh lah. Tidak menyeluruh. Di akhir zaman mana bakar lelaki tu pun, jantan tu pun kurang. Dia lemah. Lemah bakar jantan. Sebab mengikut kajiannya, bakar jantan tu dia
kena lebih kuat, baru dapat hak jatah. Hak perempuan tidak berapa kuat, tak perlu kuat mana. Hak lelaki tu makna dia kena kuat. Apabila manusia ni nafsu dia terarah ikut dai kot dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Situlah jadi kurang bakar jatah tu. Mengikut kajian orang buat lah ni, gitulah dapat tinggi itulah. Jadi boleh jadi itu salah satu sebab akhir zaman jadi kurang bakar jatah. Jadi bila hak lelaki tu kurang, dia ramahlah hak puan. Lepas tu ramah hak puan dikawal oleh satu orang lelaki. Banyak makna ni. Antara maknanya kepada dia, satu orang lelaki kawan ni maknanya dah muka jahil, agama tak ada, ilmu sudah hilang dah. Jadi dia bolehlah nikah sampai 50 pun seorang. Tak cara kau agama syariat agama dah muka tak reti belakang. Kalau dah nak memuaskan nafsu, dah tak ada dah. Ramai lelaki tak ada, tinggal sikit. Lagu mana cara? Dengan cara lagu tu. Seorang lelaki mengontrol 50 orang perempuan. Satu makna ni. Antara makna dia lagi boleh kita faham. Zaman sekarang ni nampak hak Nabi SAW rakyat tu, iaitu dia orang berniaga pula cari pitih dengan cara jual manusia, jual kehormatan manusia. Dia ambil lah hak mana-mana negeri-negeri hak susah hak masuk. Misalnya ke negeri kita ataupun mana-mana pun boleh berlaku. Ambil perasaan orang nak cari pitih hak susah, ambil daripada Filipina, ambil daripada mana-mana lah, Cina, hak mari sini. Jadi ada token dia tu, lelaki seorang, dia kontrol semua tu. 50 orang, 100 orang duduk bawah dia cari pitih. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Boleh jadi juga. Kemudian satu lagi, memang hilang lelaki tu bila begitu hak bertanggungjawab. Kalau ada dia seorang lah nak cara sekian ramai, hak lain perempuan, dia seorang. Keadaan itu akan berlaku. Kita tak nampak dengan ketara lagi hak ni, tetapi hak Nabi SAW sebut ni akan berlaku. Kalau tak berlaku lagi pun akan berlaku. Dan banyak dah terbukti. Kalau dia kata tu lepas-lepas, dan zaman kita boleh tengok kalau akan datang pula betul lah juga. Kita percaya begitulah. Kalau nak kira dari segi logik, dari segi munasabah pun munasabah boleh berlaku lagu tu. Lepas tu asal lagi tu serupa dengan sebelum ni juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Wa'il, dia kata saya duduk sekali dengan Abdullah tu maksudnya Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebelum kiamat, di hadapan kiamat maksudnya sebelum kiamat, ada beberapa lama, beberapa hari, itu bukan maksud beberapa hari sungguh, beberapa masa lah, beberapa lama, di mana ilmu diangkat pada masa tu. Ilmu tak ada, dan kejahilan jadi turun. Jadi macam mengambil alih tempat tu. Mengambil alih hak ni, mula-mula hak ni yang menguasai keadaan, lepas tu hak ni jadi hilang, hak lain pula tu ganti tempat dia. Yang mengganti tempatnya kepada dia iaitu kejahilan. Dan banyak berlaku pada masa itu al-harj. Al-harj ialah al-qatl, pembunuhan. Membunuh ni banyak berlaku. Sebab kita tengok lah ni nyata benar apa? Nyata dah tu waktu tu. Dah sekali-sekali mati berapa ramai orang. Sekali-sekali mati. Lepas tu untuk nak mati tu mudah benar. Kalau sekarang ni lepas gas, lepas gotugan ni pada mati, kita bergelimpangan mati. Kita boleh tengok dalam sejarah ni banyak berlaku benda-benda yang seumpama ini. Banyak berlaku pembunuhan. Hak ni pun sudah tengok dah. Hak Imam Muslim naknya tu saja, ilmu tu diangkat. Jadi semua hak mana-mana berlaku tu hasil ataupun akibat daripada
terangkatnya ilmu lah. Jadi ilmu hak kita belajar ni begitu penting, begitu mustahak. Untuk kesejahteraan manusia hidup di dunia, ilmu ni sangat perlu. Kalau tidak, inilah bendanya akan berlaku. Inilah benda akan berlaku. Kita tengok mudah je. Kalau kita tengok orang yang ada ilmu agama, ada erti pegang dengan agama, dengan hak tidak pegang dengan agama, beragama juga, agama Islam juga, tengok apa beza. Tak tentu hala, tak ada panduan, tak tahu halal haram, tak ada tanya khabar anak pergi balik kurang apa, pergi dengan siapa. Kalau lagu tu ikut serah, apa dia boleh berlaku kalau lagu tu, apa dia boleh berlaku, macam-macam. Ini maksud dia nya. Jadi puncanya ilmu tu. Tapi ilmu tu tak hilang lagi, ada lagi orang cuma tak pergi ngaji, tak cari, tak gomo tu. Ada lagi. Boleh rujuk lagi. Maksud angkat ilmu ni secara keseluruhannya banyaklah tak ada ilmu tu. Kalau ada pun maksudnya kau tak boleh nak pegang lah. Tapi dia tidak hilang langsung, ada juga tidak hilang langsung. Mana ada, kalau ada pun tak boleh nak pegang. Mana orang buat nego ilmu, orang cari kedudukan dengan ilmu macam-macam. Yalah juga boleh termasuk juga. Hakikatnya ilmu tu terangkat juga, tak ada juga. Sebab apa? Ilmu tu tidak diamalkan. Tapi ke mana-mana pun ada lagi. Ni hak akhir ni tak ada langsung. Hak lagu tu tak ada langsung. Lepas tu riwayat asal lagi seperti juga Abdullah dan Abi Musa duduk bercakap-cakap, dia pun ceritalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata serupa dengan hadis tadi. Beberapa riwayat tu seperti juga. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman, masa akan menjadi dekat, hampir. Wa yuqbadul ilmu, ada lagi, ilmu akan diambil. Ilmu akan diambil. Qabd mana qabdu an-nafs, genggam, ambil nyawa, mana matilah. Dia guna perkataan qabd. Jadi kalau ambil ilmu dengan menggunakan qabdah ni genggaman gitu, kalau dalam bahasa Arab maksudnya mematikan. Mana ilmu tak ada, hilang, sebab matilah. Dan fitnah, berbagai-bagai fitnah akan nyata. Sifat kedekut akan dicampakkan, yakni ke dalam hati manusia. Wa yakthurul harj, dan pembunuhan akan banyak berlaku. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal harj, apa itu al-harj? Ini bahasa tu bahasa yang tidak berapa umumlah digunakan, tidak semua orang faham bahasa tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan banyak berlaku. Ini beberapa hadis lepas pada tu serupa juga, beza sikit-sikit je lafaz dia. Dari segi maknanya serupa je, serupa. Jadi yataqarabuz zaman, ni terasa benar. Anda sendiri terasa benar ni. Orang lain tak tahu, tapi kita dengar orang duduk kecek lagu tu juga. Masa baru ya Malay Qawmi, hak lepas Malay Qawmi dah tak tahulah orang lain suruh lagu mana. Orang lain suruh lagu mana tak tahu. Tapi hak kita dengar orang duduk kecek, kebanyakannya gitu, cepat. Perasaan kita tu jas sepatutnya je. Jas sepatutnya. Benda ni lama dah ni. Zaman Hafiz Ibn Hajar dulu, dia kata dah. Berapa ratus tahun dulu dia kata dah, serah gitu. Dan kita tidak serah, padahal kita hidup dah dulu tidak secepat tu kita sampai sekarang di mana lagu tu itu salah satu makna dia, masa akan jadi dekat. Imam Nawawi kata dalam ni, dia kata dekat ke apa? Dia dekat, masa akan jadi dekat dengan kiamat. Dia kata gitu. Masa akan jadi dekat dengan kiamat maksudnya.
Tapi kebanyakan ulama tak setuju dengan tu. Sebab ni duk cerita dekat kiamat belaka ni. Duk cerita dekat kiamat belaka. Jadi macam-macam lah hak kata ya taqarabuz zaman itu. Ada juga yang kata masa tu akan jadi dekat, akan jadi terasa hampir tu sebab apa? Macam Khattabi, dia kata sebab mewah, orang mewah. Bila dalam keadaan mewah, dalam keadaan suka ke masa tu, habis tak tahu, sebentar je berasa. Orang kalau dalam keadaan suka. Tapi kalau dalam keadaan sedih, dalam keadaan duduk dalam jail, kau tunggu nak tubik kau misalnya dah, surah lama. Surah lama pula, gitulah. Jadi hak ni sebab umumnya orang akan jadi senang. Suka adalah suka ria. Okey. Bila suka tu dia jadi tak khabar. Masa tu rasa sebentar ya berlalu. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat kata ya taqarabuz zaman itu, ni pun boleh juga. Boleh juga. Benda-benda yang dilakukan oleh orang dulu dalam masa yang lama, kita zaman sekarang dilakukan dalam masa yang sebentar. Kalau orang zaman dulu nak pergi naik kereta lembu, nak pergi Kuala Lumpur, lama mana? Tak tahu, tak ada orang terang ada. Tapi kalau kita naik kereta biasa ni 7 jam juga, 7-8 jam juga kalau berhenti-berhenti. Itu kan lebih dekat masa tu. Hak boleh sampai ke tempat tu dalam masa 2 hari, sampai dalam masa kita kata 7 jam. Lepas tu dengan adanya kenderaan lain, kapal terbang, kau bisa kita kata hak 7 jam tadi jadi sejam. Itu masa tu jadi pendek, jadi dekat. Kerja benda hak buat sama. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya kemajuan. Dengan sebab adanya macam-macam kenderaan yang baru, macam-macam jenis kenderaan yang baru. Jadi kalau kita ambil kira kenderaan hak laju lagi, jet, kalau kita kata gapo, lagi dekat. Tidak sejam lah, pendek lagi daripada sejam. Itu pun ialah juga. Boleh pergi juga. Sebab Nabi SAW kata ni hak mana so dia maksudkan, ataupun dia maksudkan beberapa daripadanya, boleh jadi berlaku. Dan benda ni akan dialami oleh orang kemudian. Satu perkara yang kita kena ingat, apabila kita baca bab-bab cerita akhir zaman, fitan, alamat-alamat kiamat ni, setengah-setengah orang dia faham benda tu tak molek berlaku, akan berlaku. Tak mesti gitu, tak mesti. Bahkan kita kena faham hak dia cerita ni benda yang akan berlaku. Walaupun kebanyakan memanglah dia sebut tu hak tak molek sebagai peringatan kepada kita, tapi banyak daripadanya dia pun tidak semestinya menunjukkan tak molek. Dia menunjukkan benda akan berlaku. Seperti orang belum bawa bangunan tinggi. Tahu bangunan tinggi mana dah sesak orang nak duduk lagu mana, orang ramai terlajak. Kalau buat rumah sebutir-sebutir lagu tu, maka tanah banyaklah. Jadi buatlah bangunan. Itu keperluan. Itu masalah keperluan. Dia jadi dengan sendirinya. Itu benda yang dicerita ni benda akan berlaku. Tidak semesti benda tu molek kau atau tak molek, tak mesti. Ada kalanya begitu. Bila kita baca dalam bab ni kena ingat itulah. Tidak semesti tak molek. Hak tak molek pun ada juga. Belombo-belombo duk buat tu duk. Yalah lah, belombo-belombo meninggikan badi tinggi bangunan tu. Memang hak tu memang. Lepas tu molek kau. Dalam badi nyoh lah, bangga tu. Tu tak molek. Kalau dia kutu, hak keperluan tu pun ada. Lepas tu yang kelima, Qadhi Iyad berpendapat. Dia kata ya taqarabuz zaman ini maksudnya zaman hak akhir zaman dia kurang keberkatan dia. Kurang keberkatan dia. Jadi kalau dulu dalam masa sejar tu orang buat dalam masa sejar tu ke tak? Oleh kerana berkat tu sejar. Orang kemudian dia kena buat najah untuk dapat hak sebanyak sejar orang dulu. Sebab apa? Sebab masa jadi pendek. Jadi dia tidak bererti masa tu, tidak berisi lah. Tidak dapat memenuhi najah tu, biar najah penuh, tidak. Jadi supaya sejar ataupun kurang lagi daripada tu. Maknanya kalau orang dulu najah, banyak benda adalah. Kita nak dapat najah tu tak boleh. Kena 12 jam ataupun 2 hari.
nak dapat keberkatan dia. Banyak boleh buat, memang banyak boleh buat, tapi gapo ya buatnya? Itu bendanya. Benda ni kita boleh tengok kalau misalnya dalam bab mengaji, bab mengarah, bab ilmu ni lah. Hak zaman dulu, cuba kita tengok gapo dia kemudahan. Bolpen pun tak ada. Lepas itu pakai pen celuk, dakwah celuk. Tapi cuba tengok yang mengarah itu macam mana. Umur dia lebih kurang kita. Tengok yang mengarah itu sebab tu dia kata dalam masa seringkas itu dia boleh buat banyak. Itulah berkat. Itulah berkat. Hak sampai kemudian ni ada segala kemudahan pun. Usah kau nak buat sebanyak tu. 1/10 pun tak dapat. Apa? Padahal masa kita dapat banyak. So betul juga atau lebih lagi. Tapi kita tidak dapat isi masa itu. Tak tahu apa jadi gitu. Itulah hilang keberkatan. Kalau tanya apa? Tapi itu kenyataan. Tak boleh nak buat seperti dulu. Kalau nak kira kitab kau banyak, kau senang, komputer ada gitu gini, boleh copy paste, pun tak boleh. Apa gitu. Sebab inilah dia kata ya taqarabuz zaman. Ini masa akan jadi pendek. Hak panjang pun sebenarnya bagi kita pendek. Tak ada makna. Hak orang dulu pendek pun dia panjang. Supaya lama dia buat kerja. Ambil masa yang lama padahal pendek. Kita walaupun lama supaya kita buat sebentar. Itu pendek. Pasal apa? Pasal tak ada berkat. Molek juga dia kata tu kan. Pendapat masing-masing. Jadi macam-macam lah pendapat, itulah antaranya. Dan ilmu akan diambil. Maksud diambil ni hilanglah, mati, tak ada. Dan fitnah akan nyata. Macam-macam fitnah. Banyaknya tak kira lah. Susah nak hidup. Tak ada boleh buat kerja dengan senang ke apa. Ada banyaklah gangguan kok tu lah, kok ni macam-macam. Di akhir zaman bebuk lah, macam-macam, deki lah, atas benda yang tak sepadan, benda tak sebelah mana. Wa yulqa syuh, dan sifat kedekut dicampurkan ke dalam hati orang. Jadi ada sifat tu. Lepas tu sifat tamak ada, hak tidak, hak dia, hak bukan, hak dia. Tu ada. Ni sifat akhir zaman. Dan akan banyak berlaku pembunuhan. Memanglah bila fitnah banyak berlaku, ilmu tak ada. Ada sifat berebut dunia saat ni. Dah kedekut. Kalau untuk benda-benda yang molek, kedekut. Kalau ada ni memang akan berlaku lah benda pembunuhan ke apa ni. Seterusnya lain-lain tu seperti juga. Kita pergi bawah sekali itu, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu dengan mencabutnya dari hati manusia. Bukan gitu. Orang kata ambil ilmu, hilangkan ilmu tadi tu, ditafsirkan oleh hadis ni. Tuhan kata ambil ilmu, tidak. Tengah-tengah kita duduk baca gini, tiba-tiba hilang. Tak ada ni. Patut segala hak ingat tu hilang belakang. Tidak lagu tu maksud ambil ilmu tu. Tetapi dia mengambil ilmu dengan mengambil ulama, yakni dengan mematikan ulama. Bila ulama mati, sehingga bila dia tidak ada meninggalkan seorang pun alim, tak ada. Orang-orang pun ambil hak manusia, ambil orang-orang hak jahil jadi kepala, jadi ketua. Ambil hak jahil jadi ketua. Sebab hak alim tak ada. Kalau hak alim ada pun, alim tu tak ada sebelah mana pun. Tapi oleh kerana jahil teruk, setara tu pun alim dah. Sebenarnya jahil lagi. Hak ni bahaya ni. Mereka ditanya, lalu mereka bagi fatwa tanpa ilmu. Dengan itu sesatlah mereka dan menyesatkan orang lain. Itulah bendanya akan berlaku.
ikutlah dalam bidang apa pun. Tapi hak utama sekali hak Nabi SAW kecek ini, dia berkait dengan agama lah, hak banyak kayaknya. Jadi hak ni kita bimbang takut. Pasal apa? Dia sebut fa'aftau, mereka memberi fatwa. Memberi fatwa ni siapa hak beri fatwa ni? Mufti lah, kita kata. Dah kalau mufti tu jahil, inilah akan berlaku. Lepas tu apa boleh jadi gitu? Macam-macam lah sebab dah kalau dia kata akhir zaman orang pelik ni, macam-macam. Kadang kena kat orang tu, tak ada sebelah mana. Ada orang yang mengesyorkan, tak ada belah mana pun. Ataupun pemerintah tu hak atas lagi raja misalnya, kita kata dia tak erti menilai ilmu, ikut orang kata. Jadi hak mana sedap kecek, aku tak berilmu, dia sendiri tak erti menilai ilmu. Apa jadi lagu ni lah, jadi lagu ni lah. Ni berat hak ni. Hak mana-mana mufti, hak mana-mana alim tu dia kena beringat benar hak ni. Pasal apa dia sebut fa'aftau? Perkataan tu diguna, mereka fatwakan. Mereka fatwakan. Hak ni berat benar. Dan kalau lama kalau keadaan gini, bahaya. Bahaya. Kalau kita duk tengok pun dalam masyarakat kita ni misalnya, banyak juga menunjukkan kejahilan tu. Tetapi hak tu lah disebarkan. Hak tu lah sebar kepada orang ramai. Jadi orang ramai hak duk pakar tu hak jahil sebenarnya, tanpa ilmu. Sebab kalau kita tanya, dia tak dikoyak juga. Lepas tu turut orang dulu. Kalau turut orang dulu, mufti gapo lagu tu. Dia kena alim, dia boleh buat rujukan sendiri. Dia tak tahu, ikut-ikut. Bahaya lagu tu, bahaya. Jadi hak dia ikut tu tak cara, hak tu lebih benar daripada hak lain-lain. Kalau orang main Quran dan Sunnah pun, dia pejam mata. Apa jadi mufti, jadi tu alim, tu guru lagu tu berat. Nak jadi lagu mana? Orang tunjuk Quran tu jangan hadis pun dia tak. Ni ikut hak selama mana dah orang duk pakar. Faham? Kalau orang tanya orang duk pakar tu ambil mana, dia pun tak boleh raya. Keadaan berlaku banyak lagu tu. Keadaan berlaku. Misalnya anak kemukakan dulu masalah imsak, masalah apa, kita tanya, dia tak boleh raya, tapi duk pakar gitu semacam. Baik, kita tanya, raya lah mana? Tak raya. Dalam kitab mana? Tak boleh raya. Ya kita kata tak ada tu, kita boleh royak. Ni kita. Kalau nak pakai mazhab Syafi'i lah tu kita kira tu. Orang mazhab lain pun lagu tu juga. Tapi sebab tak dengar, sebab tuli je. Tak ada surah apa satu. Ni bahaya besar lagu ni. Ni lah fenomena masyarakat kita. Tu baru sekarang. Faham kawan-kawan lain, ya ikut-ikut orang dulu. Kalau kita tanya, kita boleh hoyak main man. Siapa dia mula-mula buat? Tak boleh hoyak, tapi dia buat semacam. Jadi orang ramai hak tu hak betul lah, tidak berubah sampai sekarang ni. Dalam TV ke, dalam radio ke, dalam takwim ke, dalam apa, mesti ada imsak, ada puasa. Siapa dia nak bertanggungjawab? Memang tanggung lah. Dia mau nak lagu tu, kita tak sih, kita hoyak dah. Depan tu seksa, ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jelas Quran. Makan dan minumlah sampai nyata benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar. Masuk subuh, semua kitab mana royak lagu tu boleh makan sampai subuh. Tiba-tiba dia kata 10 minit kena berhenti, 10 pada nak makan pinggan kenyang lagi, boleh lagi. So kalau kita nak berhenti 10 pada tu, 2 jam 10 pada tu, kita nak makan 10 pada tu, berhenti awal boleh. Hak tu siapa dia kata tak boleh? Bukanlah kita duduk hak tu ni ketetapan tu, ketetapan tu. Sampai begitu mau orang tidak panggil ketetapan, kau tu lagu sampai mengelirukan orang. Kita tak boleh makan dah. Ni imsak. Kalau tidak imsak tu makna apa? Misal sah baru tu, sah baru.
Dia terus buat. Dia terus buat. Kita tak boleh buat agama dia, royak gitu. Pihak berkuasa tu, tu dia nak bertanggungjawab. Dia jawab depan Tuhan saya. Buat apa? Bercanggah gitu semua dengan ayat Quran. Tu dia. Dengan sebab itu dalam hadis pun ada sebut juga. Dalam hadis pun ada sebut juga, jangan kamu berhenti makan gapo dengan sebab azan Bilal. Nabi SAW kata makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum. Semua maklum dalam kitab mana-mana pun ayat Bilal bal tu tak masuk subuh lagi. Nabi tak boleh berhenti makan. Kalau nak makan boleh lagi. Makanlah sampai Ibnu Ummi Maktum. Sebab Ibnu Ummi Maktum tu dia bila masuk subuh. Situ baru betul. Jelas hak tu. Dalam hadis mana ada belakang. Tapi letak belakang. Orang royak hadis, royak Quran, dia tak tahu. Cuba tengok. Cuba fikir. Lepas tu dia bagi tu tanpa ilmu. Apa ilmu? Ilmu apa? Cuba royak. Buat mari hadis. Buat mari ayat lain. Kalau ada. Tak ada. Itu keadaan masyarakat. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya kalau kita tanya tak. Tapi buat tu tetap. Tak tahu kita ikut siapa dia. Tak tahu kita ikut siapa dia. Berat lagu ni. Ni tidak akhir zaman benar lagi. Pun sudah berlaku dah hakikatnya sebenarnya. Tapi kata ikut Quran dan Sunnah. Semua kata lagu tu. Bila orang kemuka Quran dan Sunnah tak jawab apa tak ikut juga. Itu. Sebab dia sebut fa'aftau di sini tu benda besar tu. Benda besar tu. Isyarat dah tu. Dan benda tu kita boleh tengok dah. Boleh tengok dah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amar daripada Nabi SAW seperti tadi juga. Lepas tu dia kata saya bertemu pula, Urwah kata saya bertemu pula dengan Abdullah bin Amar awal tahun berikutnya. Saya tanya dia jawab lagu tu juga, support tu juga, seperti mana yang dia telah royak sebelum pada tu. Lepas tu riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya Aisyah kata kepada saya, wahai awal, ya benar ukhti, wahai anak saudara perempuanku. Sama dia gitulah. Saya dapat tahu Abdullah bin Amar ni nak lalu pergi buat kerja haji ni, nak marilah. Kalau jumpa dengan dia, tanya dia pasal apa. Pasal dia ni banyak dapat ilmu daripada Nabi SAW, banyak. Saya pun jumpa lepas pada. Saya tanya beberapa perkara yang dia sebutkan, dia ambilnya daripada Rasulullah SAW. Kata Urwah, antara hak dia sebutnya ialah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dari manusia dengan begitu saja, dengan terang cabut gitu, menghilangkan ilmu begitu. Bukan, tetapi dengan mematikan ulama. Dengan itu dia mengangkat ilmu bersama mereka. Jadi bila mati, ilmu tu pergi sekali dengan dia. Dan ditinggalkan di kalangan orang ramai ni, apa dia? Ketua-ketua yang jahil. Ketua-ketua yang jahil. Yuftunahum bighairi ilm. Mereka memberi fatwa kepada orang ramai ni tanpa ilmu. Tengok, dia guna yuftun, perkataan iftat, memberi fatwa. Ini dia lebih dekat kepada urusan agama ni daripada pendapat-pendapat bidah-bidah lain tu. Lebih berkait dengan agama. Kalau kata afta, yufti, ifta, lebih berkait, lebih dekat dengan masalah agama. Walaupun kalau kita peluang boleh juga pergi kepada bidah lain, benda lain. Tetapi sebenarnya manusia ni, orang Islam ni, dia terikat dengan tu, hak agama tu lebih daripada hak lain. Hak lain tak belah mana. Hak lain tidak belah mana. Dengan itu mereka jadi sesat dan menyesatkan orang ramai. Jadi sesat dan menyesatkan orang ramai. Urwah kata,
Saya cerita kepada Aisyah begitu. Aisyah berasa tak sedap, dia berasa tak sedap hatilah. Dia kata, adakah dia cerita kepada kamu dia dengar Nabi SAW kata gitu? Urwah kata, iyalah dia kata gitu. Kata Urwah, bila tahun berikutnya, tahun selepas pada tu, Aisyah kata pula, ni Ibnu Amar, Abdullah bin Amar bin Al-As, mari pula, mari nak buat khijah haji. Jumpalah dengan dia. Jadi kalau berjumpa tu, buka bicara, mana start kecek tu, kecek tanya hak dia royak, hak tahu lepas, hak tu dulu. Nak beri kemah, biar puas hati. Hak dia sebut kepadamu tentang ilmu. Urwah kata, saya pun berjumpa lah. Jadi dalam riwayat lain dia sebut, jumpa tu tanya ni ketika mana? Ketika duduk tawaf, belah-belah tawaf. Tawaf boleh kecek tak apa. Jadi tanya masalah. Dia pun royak. Saya tanya dia, dia pun sebut kepada saya serupa dengan hak dia cerita kepada saya pada kali yang pertama, mana tahun lepas, serupa lagu tu. Mana dia kata tu memang daripada Nabi SAW lah. Sebab gini, sebab dia ni orang alim. Abdullah bin Amar bin Al-As ni orang alim. Bukan alim Quran dan Sunnah saja, alim kitab-kitab dulu. Dia ni bukan daripada Yahudi asalnya, bukan daripada Nasara, tapi dia tu asal kuat mengaji, dia baca dia. Jadi Aisyah takut, dia terlupa, jadi bercampur bau habis. Hak Nabi dengan hak tu lah, maka tukar. Takut hak tu hak dia dapat dalam kitab-kitab lama. Sebab tu dia suruh pasti tanya tu. Boleh jadi Aisyah tahu dah saja dia nak royak cara, nak suruh kemah, nak pastikan agama ni makna kena ambil dengan cermat, dengan kemah. Jadi dia suruh tanya. Boleh jadi juga dia tidak pasti, dia takut selaru tadi tu terkeliru, bercampur dengan hak cerita kitab-kitab lama. Jadi dia nak pasti, dia suruh tanya. Ini menunjukkan dalam bab mengaji ni makna kita kena pastikan, kena tanya. Dan kalau hak kemah sungguh, dia akan serupa tahun lepas, tahun ni hak lagu tu. Urwah kata, bila saya ceritakan hak tu kepada Aisyah, Aisyah pun kata, saya rasa dia betul lah, memang betul lah. Saya fikir dia tidak ada tambah, tak ada kurang, betul-betul sama. Sebab jawapan yang serupa. Bukan dia ragu kepada Abdullah bin Amar bin Al-As itu, cuma dia nak royak cara kita nak beri kemah ilmu, biar pastikan. Walaupun orang tu hebat dah, boleh jadi dia terlupa, boleh jadi dia tersalah, boleh jadi dia terkeliru. Tapi kalau beberapa kali tanya dia, tu tak keliru dah lah, tak keliru. Dan kita pun kena buat gitulah. Dan untuk mendapat ilmu ni kadang-kadang kita tidak dapat di tempat kita. Kalau perlu kita pergi ke lain. Misalnya ni duduk Madinah, Aisyah dengan Urwah apa duduk Madinah. Bila tahu orang alim nak pergi Mekah, pergi jumpa. Pergi jumpa sana tanya. Itu maknanya ambil berat tentang ilmu. Orang-orang zaman dulu nak jaga ilmu, kamu lagu tu lah. Satu masa nanti orang tak cara benda ni. Bila tak cara tu jatuh lah, jadi ilmu hilang tu. Tak ambil berat. Tak penting mana pergi ngaji. Tapi keadaan masyarakat kita, alhamdulillah kita tengok tidak begitu lagi. Boleh jadi akan ada masa dia, ataupun pada ketika-ketika tertentu telah berlalu ke hak tu dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat lain tak berlaku lagi, dia akan berlaku. Tapi semua ni akan berlaku dia di kalangan umat Muhammad. Di kalangan umat Muhammad. Jadi cara nak suruh ilmu ni tak hilang, kena gomoh lah, kena kaji lah. Jangan awak tak ambil berat. Tak ambil berat, gomoh hak lain lebih lagi daripada hak ni. Tak boleh. Hak ni kena lebih gomoh lagi. Sebab ilmu ni akibat dia jadi huru-hara, jadi perang, jadi bunuh-membunuh, jadi berlaku maksiat macam-macam dalam masyarakat secara terbuka. Akan berlaku kalau ilmu ni tak ada. Setara itulah pentingnya ilmu ni. Kalau tak ada golai, tak apa, orang zaman dulu dalam pelita, dia pakai pelita, dia boleh hidup juga. Hidup dengan baik, dengan tenang, dengan harmoni. Tak ada deki, tak ada bala, tak ada gapo. Kita kata nak ada hak ni, dia kena ada ilmu ni lah. Hidup dalam keadaan pelita, kau dalam lampu elektrik, kau dalam lagu mana kau, dia kena ada ilmu ni baru amal. Kalau tidak, semua ni kemudahan ni akan jadi mempercepatkan, mempermudahkan untuk buat maksiat, untuk suka lah.
yang mana akibatnya tidak baik kepada kita. Tu ilmu lain tu sekadar tu je, kemudahan untuk dunia. Tak tahu lagi orang nak guna untuk apa. Kalau kita jadi engineer pun, bisa pun boleh buat jambatan pun. Jambatan tu akan digunakan oleh orang-orang nak buat maksiat, akan digunakan oleh perokok, oleh penyamun, oleh penyangak, untuk cepat sampai ke tempat maksud dia nak pergi. Kita menyediakan jalan. Kalau kita tidak jaga ilmu ni, kalau kita jaga ilmu ni, orang jadi molek, jadi guna hak kita tu pun kita boleh pahala juga. Gitulah. Tapi kalau tak jaga ilmu ni, tak ada orang duduk cara kau ni, ada kemudahan-kemudahan tadi tu, kau cepat nak buat maksiat, nak buat jahat. Tak ada jaminan tu. Dengan sebab ada hak tu jadi orang jadi juru, tak ada jaminan. Takut jadi kau jahat lagi, sebab mudah nak lari. Tapi kalau ada ilmu ni, dia dalam keadaan mundur, dalam keadaan maju, dalam keadaan lagu mana, selamat. Itu sebab dia tekan hak ni. Tu akhir zaman tu dia berlaku kau ni tu. Bukan tak ada ilmu, ada ilmu, banyak ilmu kau lain. Pembunuhan berlaku sana sini, tak ada ilmu. Ada ilmu. Minum arak, tak ada ilmu. Ada ilmu. Profesor tu hak minum arak tu, hak tua pengalaman semacam mana, tahu dah hak tu duk minum tu. Berzina berlaku, tak ada ilmu. Ada ilmu tu macam-macam dia tu. Sebab tu tak ada jaminan berlaku ilmu lain. Ada jaminannya ilmu ni, baru tidak berlaku benda tadi. Bila berlaku benda tadi, dia akan melarat sampai membunuh. Lepas tu habislah di situ. Kemudian tak apalah. Ni ada sikit lagi. Abdullah bin Amar bin Al-As ni, dia sebab itulah kata kita kena tahu juga sejarah tu. Ayah dia tu Amar bin Al-As tu lah, orang politik yang terkenal, ahli politik yang terkenal, ketua perang zaman Nabi SAW mana itu orang. Tapi anak tidak semesti ikut ayah dia. Anak tak terlibat. Dia khusus. Dia ni ahli ibadat, ahli ilmu. Dia adalah antara hak tak tidur tengah malam nak baca Quran, habis nak hari Quran, nak baca Quran. Nabi tak bui. Nak puasa dan nak hari, tak nikah kalau boleh, nak buat ibadat. Siapa setara tu orang ni? Abdullah bin Amar bin Al-As. Ayah dia lagu lain. Dia tidak pernah terlibat dalam mana-mana perkelahian, perbalahan yang berlaku di antara umat Islam. Perang dia tak sih. Ni orang. Tapi dia, itulah sifat orang ni, kata serupa dia. Dia memang ahli ilmu. Ahli ilmu dia lagu tu lah. Dah kemah dia. Cuba tengok, setahun lepas tanya balik, lagu tu dia jawab. Lagu tu dia jawab. Dia ni lah antara sahabat yang ada kitab hadis dia catat. Semalam kita jumpakan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi dalam Abu Daud. Jadi jaddi tu siapa dia? Dia ni lah, Abdullah bin Amar bin Al-As lah. Kitab dia tu orang panggil As-Sahifatus Sadiqah. Kitab dia. Jadi orang-orang anti hadis kau gapo duduk kata hadis ni berapa ratus tahun kemudian baru dibukukan, baru ada, tak betul. Buktinya tu lah. Kemudiannya jadi serap masuk dalam kitab-kitab lain, yang mana kita kenali dengan riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Hatu daripada kitab tu Abdullah bin Amar bin Al-As. Lepas pada tu, bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan wa man da'a ila huda aw dalalah. Bab orang yang mengadakan suatu cara baru yang baik ataupun yang tidak baik, dan bab orang yang menyeru kepada petunjuk ataupun kesesatan. Ini bab. Jadi Imam Muslim buat mari di sini riwayat daripada Jarir bin Abdullah, katanya beberapa orang Arab
Mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni pakai suf. Suf ni pakaian daripada bulu biri. Mana zaman itu kalau pakai lagu ni tanda orang susah, ataupun orang tak cara dunia. Tak cara dunia. Sebab tu lah perempuan sufi tu, sufi tu daripada suf ni lah. Mana orang yang pakai baju lagu ni tak cara dunia. Tapi hak ni dia pakai hak ni bukan masalah tak cara dunia gap dia susah pada masa tu je. Susah jadi pakai baju tu, baju hak tidak diproses, tidak masuk kilat dengan baiklah, tak ada bau gapo, comel lah. Kalau sekarang ni baju bulu gapo tu comel, tak ada bau gapo, hak tu lambat orang senang pula. Zaman itu tu mana pakai mana ada lebih kurang gitu je. Mana lama-lama sikit bau sebab dia sebab biri lah. Bukan bulu biri. Tak kalau peluh gapo gitu gini tak mandi banyak hari payah hai, kau bau lagi. Jadi pergi jumpa dengan Nabi. Mereka ni pakai baju atau pakaian lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tengoklah keterukan, teruk keadaan mereka tu. Qad asabathum hajah, mereka ni dalam kesusahan. Jadi pakaian lagu tu tak ada kesusahan. Susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia kecek lah. Dia kecek menggalakkan orang supaya beri sedekah. Fa abta'u anhu, lambat bertindak sahabat-sahabat ni. Tak berapa jijik. Tak berapa jijik. Sehingga kelihatan rasa tidak senang hati itu pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada reaksi yang segera, yang cepat. Tak ada. Jadi Nabi sudah bagi galakkan. Dia ingat tak ada kena-mengena lah. Dia ingat tu hak umum cerita tu. Kita gapo-gapo ni orang pandai dia menguasai sesuatu gapo ni, kalau dia ada depan dia nakal lah. Dia boleh itu saja. Tu baru jijak. Ni tidak jijak. Cerita pasal orang lain, tak serah kita. Supaya ilmu lah, apa-apa pun ilmu. Kita kata orang yang mengaji, kalau orang hak mengaji Arab ni mengaji nahwu, kalau tanya ni dia boleh royak fa'il hukumnya gapo, maf'ul hukumnya gapo, boleh royak. Cuba beri kitab tu baca. Tak tahu fa'il maf'ul man. Itu jadi apabila guna duduk depan tak boleh lah. Tapi kalau tanya secara usaha gitu boleh. Supaya juga dia tahu kelebihan sedekah. Tak terfikir sedekah tu nak beri ke siapa. Mentah kau kata orang tak tunjuk ni, takkan nak tunjuk depan tu. Susahnya. Lah rakyat dah susah ni lagu mana secara umum. Lepas tu mari kan orang mari depan tak nampak. Dia kadang-kadang dia tak boleh nak terap, nak guna tu. Tahu dah sedekah ni molek, orang susah ni banyak. Tapi kadang-kadang apabila berlaku depan tu lambat nakak. Lagu tu lah keadaan. Tiba-tiba lepas pada tu marilah seorang Ansar, mari satu pundi-pundi, satu jabir kecil, surah tu mana satu jabir lah, pundi-pundi, penuh dengan perak dalam tu, perak tu pitih sampai gitulah. Dia mari. Lepas tu orang lain pun tengok. Jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kecek tu, dia nak suruh beri kau dia betul lah. Sebab dia tidak sebut secara nyata, secara terang. Dia sebut sedekah ni molek, pahalanya gini-gini, ada di kalangan kita susah, saudara kita. Dia ingat hak mana tak nampak duduk depan mari tu. Jadi tiba-tiba hak seorang tu ada, hak cidik faham, dia balik pergi buat mari. Satu pundi-pundi perak bapak. Lepas tu orang lain pun tengok. Bapak dia buat gitu. Dia nakak. Dia pun mari pula orang lain, mari pula. Kemudian berturut-turutlah mari. Pakak balik ambil. Baru jin je. Lambat sikit. Bila mari tu diketahuilah, dapat dikesanlah kesukaan pada wajah Nabi SAW. Pakak nampak Nabi suka. Hak tu lah maksudnya. Hak ni lah kita nak guna duduk mengaji-ngaji tu lah nak guna. Jadi pakak buat. Nabi SAW suka lah.
Hak ni kita tengok kadang-kadang tengok dalam hadis-hadis ni kan, dia royak, apa orang buat, dia sendiri. Dia sendiri lebih pada orang lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kadang-kadang dia suruh buat klik. Sampai itu tak ada hotel sekolah ni, tak ada rumah tumpangan macam-macam hotel ke apa tu kan. Tak ada. Jadi bila pergi tu kan, daripada jauh-jauh pasal apa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, buat klik lah orang ni, buat klik dua orang ni, buat klik dua orang. Biasanya Nabi kalau dia buat klik rumah dia buat klik ramai lebih pada orang lain. Ramai daripada orang lain. Mungkin kita kata tak apa dia buat klik ramai pun, dia ada mukjizat. Roti jadi banyak, kuah jadi banyak. Mukjizat dia bukan sama. Dia bukan ikut serah. Ada dalam poket kita, seperti ada dalam poket bila masa waktu tidak lagu tu. Mukjizat ni bila Tuhan beri. Kan ada ketika je Nabi tu ikat perut dia kilapar tu lagu mana? Kan lagu tu. Sebab tu dia waktu buat jajaran hak tu nak royak hak ni tak ada dia Nabi. Tapi hak biasa nak pengajaran untuk kita yang kita serupa dengan dia. Banyaknya hak tu. Lapas pun dengan kita juga dia. Sebab dia tu sebagai contoh kan, supaya kita turut dia. Jadi kalau dia ada mukjizat setiap masa, nak turut lagu mana kita? Tak terturut. Dengan sebab tu hak biasanya dia pun susah. Balik tanya ada ke dia, tak ada ke satu. Bini kata selalu lagu tu. Hak adanya hak ni susahnya. Itulah orang Islam yang bawa agama kepada kita ni dulu. Lepas tu bagi cobek sikit seorang wah kemu. Tu lah makanan. Kita dengan nasi dua pinggan rombo tau. Segala lauk ada depan. Islam lah ni. Iyalah Tuhan beri kemewahan. Tak apa, tidak salah waktu tu. Cuma nak cuba kenalkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik. Setara tu ya Tuhan beri dunia ni. Setara tu. Tapi mereka tak ada kawan satu. Kawan satu buat kerja semacam. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita dikurang dapat, sepatutnya orang-orang yang terpilih tu lebih lagi teruk pada kita. Kita sendiri tak ada bahasa kata saya. Dia tujuannya tu, pengajarannya kepada kita. Sebab apa? Nabi teruk lagi. Kita di siapa? Nak lebih-lebih sangat. Dia pengajarannya duduk situ. Demo dalam keadaan susah kita boleh buat kerja. Jadi kita ni apa lagi sebab ada halangannya. Dalam keadaan segala kemudahan ni ada, apa yang tak buat juga. Itu masalah kelemahan lah. Sebab kata tadi lah, tak ada berkat gapo tu macam-macam lah. Tu yalah dah tu. Padahal kalau nak kira dari segi kesempatan, peluang, kemudahan, banyak lagi ada lebih pada orang dulu. Tak buat pasal saat ni lah kelemahan jiwa. Ada pun demo tu dia kuat jiwa, kuat. Pada ketika itulah Nabi SAW kata, sesiapa yang mengadakan suatu sunnah, suatu perkara barulah dalam Islam, mengadakan suatu cara, teknik baru dalam Islam, teknik yang baik, lalu orang beramal, orang ikut hak dia tu, selepas dia kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, ditulis untuknya pahala serupa dengan pahala orang yang buat tu. Orang buat boleh sebanyak mana, dia boleh juga. Hak start buat tu, hak mula-mula buat tu, dia boleh lagu tu. Tak ada kurang pahala orang buat kerja kemudian ni, sikit pun tak ada kurang. Tidak kata ambil orang ni sikit, ambil orang ni sikit nak. Tidak. Hak orang kemudian buat dia dapat penuhnya. Dan orang hak mula-mula buat tu dia dapat penuh. Tidak kata ambil orang ni bagi hak orang kemudian dia beri ke dia. Tak. Dapat penuh Tuhan beri. Kalau hak ni boleh 100%, dia boleh 100% juga. Jadi banyak benda lah. Sebab itulah dalam ajaran Islam kita ni, ajaran Nabi SAW ni, tak pusing kalau orang umur pendek. Sebab umur pendek kalau orang duk buat turut, kita duk ajar tu banyak mana. Dia ajar pula anak dia, dia ajar pula anak murid dia, dia ajar pula cucu dia. Tak sambung-sambung tu. Walaupun tak nampak dah kita ni, tak ada dah nampak secara langsungnya, tetapi asalnya hak kita lah. Boleh seorang. Sebab tu lah orang-orang yang faham, dia buat kerja lagu tu. Dia buat kerja tu sebab apa? Benda ni perpanjangan. Walaupun dia tidak buat pun dia dapat hasil tu. Jadi supaya orang lain ni lah, supaya orang lain ni yang melabur ke, dia pergi sipai ke,
dalam bank kau di tempat-tempat pelaburan tu, dia duduk senyap. Senyap pun dia dapat semua. Dapat semua. Kau lama, kau banyak, bukan kau sikit. Lagu tu lah. Tuhan nak win nampak tu, dia buat lah macam-macam sistem ada dalam dunia ni, nak suruh kita nampak. Lagu tu akhirat bahkan lebih lagi. Jadi tak ada urusi homo pendek ke apa, tak ada urusi. Hakikatnya amalan itu terus berjalan, pahalanya terus sampai kepada kita, tak ada putus. Ini hak Islam aja. Kalau kita homo kau panjang, kau boleh, tak ada urusi, tak ada rasa kesal. Allah banyak lajak dah buat dulu jadi lah panjang pula jadi homo dah pas dah molek. Kalau panjang kau banyak lagi utuh. Kalau pendek pun Tuhan boleh ganda-gandakan. Kita tak boleh nak fikir, boleh jadi lebih lagi. Hak umur 40 tahun, kalau kita tengok dari segi zahirnya pun apa, dah pelik dia tu, tak serupa. Ni Imam Nawawi umur 45 tahun je mati. Banyak kita tak ada sudah buat 45 tahun, tapi hidup dia berapa ratus tahun. Paklan dia boleh pakai lagi dia. Orang hak hidup sezaman dengan dia mana dah, berapa ramai, berapa juta orang ada, pak mana, tak tahu mana. Orang kemudian boleh tumpang gapo dengan dia atas dunia, tak tahu kira akhirat. Tak ada. Kali nak sebut nama pun orang tak tahu. Berapa ramai hak sekeliling rumah dia, hak sezaman dengan dia, berapa ramai. Tengok umur pendek, tapi setiap kali bila kita duduk baca ni, boleh ke dia? Boleh ke dia? Kita tadi kita sebut Imam Nawawi kata gini, soal orang terima tak terima, dapat dia tu suku, tapi susah payah dia tu, penat lelah dia tu. Orang duduk baca, setiap kali orang baca, orang duduk mengadap, sapa kepada dia. Jadi walaupun 45 tahun, bukan 45 tahun sebenarnya, supaya dia duduk mengarah semacam, supaya dia hidup. Bila orang rojok buat petikai pula, bubur dalam kitab lain pula, sama, banyak benar lah. Lepas tu kalau katalah 70 tahun lah hak sezaman dengan dia, buat amalan penuh, tapi sekadar dia hak sekat tu je, tak berkembang mana, tak banyak mana berkembang, berganda tu tak ada. Tapi hak dia ni berganda, harap-harap begitulah. Kita tidak tahu hakikatnya. Tapi kalau mengikut zahir hak Nabi SAW kata ni, lagu ni lah jadi tidak kurang ni. Jadi tak ada jadi masalah. Kalau umur pendek kau gapo, kalau umur panjang alhamdulillah kau boleh buat banyak lagi. Hak mana-mana ada kurang gitu ni boleh baiki lagi. Hak mana ada dosa gapo boleh taubat. Itulah semua boleh berlaku. Kepada orang Islam boleh berlaku. Dan sesiapa yang mula membuat benda yang tidak boleh dalam Islam, lalu orang buat amal selepas dia tu, akan ditulis dosa serupa dengan orang hak beramal. Mana boleh semua, boleh semua kepada dia, tak ada kurang sikit. Tidak kata dosa dia bagi, tak boleh penuh. Dengan sebab itu tak boleh buat, tak boleh buat lagu tu. Jadi ini latar belakangnya man sanna sunnatan hasanatan tu. Setengah orang dia kata tak apa kita buat, kita buat cara lagu ni, cara lagu ni dalam agama, benda hak tidak ada asal. Kalau kita tanya Nabi Muhammad mana kan, dia kata tak apa, kita campur-campur gitu, kita buat dikit supaya cara mengatik. Anak cari tak jumpa dah. Mana mengikut tertib lagu ni, baca mula-mula baca goni, lepas tu baca goni, lepas tu baca goni, lepas tu ngatik berapa 100, lepas tu yang kedua tu dia ekspres pula, derah pula, cepat pula kan. Mari mana dia kata tak apa, buat apa. Muka benda tu molek belakang. Dia buat mari hadis ni, dia bukan hak ni. Padahal hak ni lain. Hak ni asas dia urus sedekah ada dah dalam sunnah, bukan mengada benda baru. Cuma dia mencetuskan fikiran orang tu jadi terfikir. Sebelum pada tu tak terfikir nak buat, dia orang jadi terfikir nak buat. Tu je, bukan mengada benda baru ni. Mana benda ni tak ada, tak pernah diajar pun sedekah tu sebelum pada tu. Nak beri sedekah, cuma dia buat. Kenapa terfikir kita nak beri kata tu, setara tu je. Belum lagi fikir nak buat hak lain-lain lagi. Setara tu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita buat benda lagu ni boleh.
Misalnya kita kata masjid ni nampak ni jojo ekor tu. Siapa dia mula-mula buat? Tak tahulah. Tapi kalau dia buat tu maksudnya nak suruh orang selesa sembahyang, tenang sembahyang. Lepas tu orang pakat buat masjid lain kata. Boleh tak? Itu maksudnya. Nak suruh orang khusyuk sembahyang, suruh khusyuk sembahyang, suruh orang sembahyang dengan sepenuh. Hak tu memang ada dah, Nabi ajar dah tu. Bukan buat sunnah sendiri. Benda hak Nabi tak pernah buat. Bukan tak lagu tu tak boleh jadi bid'ah lagu tu. Jadi bid'ah. Hak ni benda tu ada dah. Cuma dia teratur. Tu cara. Masing-masing cara lah. Ada ingat dulu ni pengasas paksi dulu kan, Ustaz Suhaimi ni, almarhum Ustaz Suhaimi, rahimahullah. Dia dulu pergi jumpa dengan anak. Dia nak buat benda lagu ni. Jadi maksud dia tu kan beza sikit. Benda hak nak suruh mengajar sepatutnya mengajar di masjid ni juga. Kitab tu juga. Cuma cara dia lagu mana? Cara dia je kata dia, kita nak buat di tempat yang menarik. Misalnya di hotel. Tempat-tempat tu biasanya orang pergi, orang lupa kepada Allah SWT. Orang pergi seronok-seronok gitu saja. Dalam suasana yang selesa, ada aircon, mengajar tenang, duduk atas kursi molek. Ni kalau mai duduk sela orang hak sakit orang payah juga. Dia fikir. Ni kalau duduk atas kursi tak apa duduk. Lepas tu selesa pula. Setengah orang tu antara kita ni hak mana-mana tua tu dia duduk sela pun tak boleh. Sakit orang nak bedah, nak kaki, nak gebah lah, macam-macam. Lepas kalau buat masjid, orang hak mari kotor apa tak boleh main. Lepas tu dia mari tu dalam suasana pakaian yang khusus, terikat terlalu rasmi, orang kata. Ni dok boleh pergi belah-belah nak pergi Kota Baru, belah-belah nak pergi beli ikan, belah-belah nak pergi dia pun dia pergi. Tak ada halangan gapo. Itu dia kata dia nak buat gitu. Jadi dia nak buat lah. Dia minta kerjasama lah. Dia buat. Ada ngajar kata dia. Tak apa lah. Tengok. Dia buat lagu tu kalau orang lain buat gantek lagu, boleh ke dia dah. Sebelum pada tu orang tak buat. Lagu tu maksud sunnah hasanah. Cara tu, teknik tu, asas dia tu Nabi royak dah suruh mengajar tu. Suruh mengajar, suruh royak kau orang sampai ke hadis dia tu. Lagu mana-mana pun tak cara. Tapi kalau dalam keadaan lebih selesa kan lebih baik. Sediakan tempat tu, maknanya orang lain tak terfikir lagu tu. Orang duk kira kelebihan masjid lah. Malah masjid bukan lu orang mari kotor tu hak mengikut orang hak ikut kata tak boleh mari kotor tu biarlah. Dia tak akan masuk dalam masjid, tak boleh. Terganggu lah perjalanan mengaji dia tu. Lepas tu dengan pakaian, dengan apa tidak sesuai. Jadi dia cuba buat lagu lain. Itu maksud sunnah hasanah. Dia faham molek. Dia nak saya pakai sunnah, mengajar sunnah. Supaya kita mengaji dulu tak kata dia. Tu. Tak apa dia. Kita buat lagu ni. Kalau boleh kita buat umum. Jadi katakanlah kalau orang lain turut buat lagu ni, boleh ke dia sama? Boleh ke dia sama kalau dia ikhlas? Dia kena ikhlas lah ke mana-mana pun. Dia kena ikhlas tu. Boleh ke dia sama? Ini maksud sunnah hasanah. Orang panggil sunnah hasanah. Jadi sunnah itu bukan sunnah Nabi itu, sunnah dari segi lurah ni, sini ni. Pakai dengan makna lurah. Sebab kalau sunnah tidak pakai dengan makna lurah, apa makna sunnah sayyi'ahnya? Adakah sunnah tu tak molek pula? Hak selepas tu. Ini menunjukkan perkataan sunnah tu dia pakai dari sudut makna bahasa dia, lurah. Dan suatu benda ia diadakan teknik lah, kita kata. Teknik kerja ataupun buat sesuatu yang tak molek. Dia start serupa juga. Ikutlah lagu mana-mana pun. Contoh tu buat benda tak molek. Misalnya cara nak dapat projek kau, dia buat rasuah dulu. Orang lain pun nampak nak buat gitu kata. Boleh ke dia? Sebelum pada tu orang tak terfikir nak buat lagu tu. Orang tak terfikir. Dengan cara nak beri duit kopi lah, duit macam-macam lah cara. Nama. Dengan cara apa? Nak suruh orang tu terima kita. Orang tu beri projek kepada kita. Kerajaan beri projek kepada kita. Jadi kita buat cara. Orang lain pun tahu. Kita nak buat kata. Buat kata tu cara yang tak betul lagu tu lah.
Kalau kita mati dalam keadaan itu, sampai bila-bila boleh kita. Itu orang panggil sunnah sayyi'ah. Sunnah juga. Jadi tidak semesti kalau kata sunnah ni sunnah lalu, sunnah Nabi itu. Sunnah ni mana cara. Cara yang baik, cara yang tidak baik. Cara yang baik tu mana asas dia mesti kena ada hak Nabi SAW ataupun dalam Quran ayat tu. Misalnya sedekah, itu ada berlaku dalam Quran adalah hadis. Jadi orang tidak panggil mengada-ngada, bukan benda tu baru buat. Tak ada lagu tu. Tapi kalau dalam bab agama ni baru nak buat, kita buat sendiri, kita atur sendiri, tak boleh. Dia tak termasuk dalam hal ni. Dia tak termasuk dalam hal ni. Dia tidak termasuk dalam hal ni. Jadi boleh sokmo lah lepas pada tu. Lepas tu riwayat daripada Jarir bin Abdullah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasunnu abdun sunnatan salihatan. Tidak ada seseorang hamba, yang ni manusia lah, tidak mesti hamba, tidak orang berdeka, ada sini hamba di situ maksudnya manusia lah, orang Islam. Mengadakan suatu cara yang baik, yang orang ikut cara itu selepasnya. Lalu dia menyebutkan hadis sepenuh. Seperti tadi, lafaz dia berbeza. Jadi kalau buat benda molek ni, zaman Rasulullah kita kata, tak ada sekolah dalam bentuk kelas-kelas gitu, tak ada. Tapi maksudnya nak mengajar kan, nak mengajar tu Nabi ada buat. Kita buat, kita atur, nak suruh jadi teratur, molek naik peringkat ke peringkat tu, tu tidak salah, bukan bid'ah lagu tu. Sebab asas dia ada. Nak menyampaikan ilmu, nak mengajar ilmu tu, tu ada asas. Cara tu boleh buat. Apa orang lain turut pula, cara ni berjaya. Jaya. Jadi orang lain nak buat kata, tu cara. Teknik ngapa Quran, teknik ngaji Quran, ngena Quran. Kan zaman dulu orang mengaji kaedah Baghdadiyah. Kemudian ni orang mengaji kaedah Baghdadiyah apa? Qiraati dan sebagainya. Jadi siapa dia yang buat tu? Orang tu memang didapati lebih senang, katakanlah lebih cepat. Bolehlah ke dia. Maksudnya nak ngaji Quran, memang ngaji Quran itu Nabi suruh. Cara nak dapat cepat, ikutlah apa-apa lagu tu lah. Dengan sebab itu molek kalau kita cuba buat cetuskan benda baru, ia jadi ikutan orang kemudian. Benda baru tu tidak salah, cuma cara dia, teknik dia sajanya yang berbeza. Itulah maksud Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, bila dia tengok orang sembahyang tarawih di masjid. Kalau nak kata itu benda baru lah tu, baru buat. Kalau nak kata asas dia tu tak ada asal langsung Nabi tak buat, bid'ah sangat, tidak. Bid'ah tu dipakai dengan makna bid'ah lughawi. Sebab sunnah sini lah dipakai dengan makna lughawi, bukan dengan makna istilah. Sebabnya sembahyang tarawih tu ada dah Nabi buat. Sembahyang tarawih di masjid ada dah. Sembahyang tarawih berjemaah ada dah juga Nabi buat. Cumanya hak tak ada, hak tak adanya sepanjang bulan puasa tu sembahyang tarawih dipimpin oleh seorang tu imam. Hak tu hak tak ada. Sebab sebelum pada tu ada buat suku-suku ada. Tu je. Nabi SAW ada buat semua sembahyang di belakang dia belakang. Asas dia tu ada. Lagu tu tidak bid'ah dari segi syariat, bid'ah dari segi lughah. Kalau Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hadhihi, tu bid'ah dari segi lughah. Mana dari segi benda sikit tu je, benda hak baru. Sebab kita kata saja lah, buat sekolah, buat gapo tu sikit je. Tapi kalau orang turut tu jadi siapa maksud, jadi cepat kau bolehnya. Katakanlah qiraati tu, apa tak tahulah hak mana lebih berkesannya. Tapi ada orang kata lebih berkesan hak ni. Kalau betul, mana dapatlah. Tujuannya ada dah cara nak ngaji Quran tu zaman Nabi mengajar Quran. Tu lagu tu orang tidak panggil bid'ah. Kalau nak kata bid'ah dari segi lughah lah. Qiraati tu bid'ah. Betul lah dari segi lughah. Ada ke zaman Nabi ajar lagu tu? Tak ada. Tu benda. Itu dari segi lughah. Kita tak boleh kata dari segi syariat mana salah, benda tu baru langsung dah.
tekniknya. Mengajar Quran itu ada dah zaman Nabi SAW. Hak lagu itulah maksud sunnatan hasanatan. Bukan makna asas dia tidak ada langsung. Ada, tidak lagu tu. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah akhir sekali, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutnya. Tidak akan kurang sikit pun daripada pahala orang yang mengikut dia. Seperti tadi juga, mana tidak bagi pahala tu, syukur Tuhan penuh. Ni orang yang menyeru kepada petunjuk, menyeru kepada benda hak molek lah, menyeru kepada benda hak molek. Itulah kelebihannya. Dan orang yang menyeru kepada kesesatan, dia akan menanggung dosa serupa dengan dosa-dosa orang yang ikut dia. Serupa dengan dosa-dosa orang yang ikut dia. Dosa orang yang buat tu dia menanggung sendiri, tapi dosa serupa tu sebanyak tu. Jadi makna berat benar lah. Hak lebih pun lebih. Kalau kita jadi pelopor, jadi kepala ni, hak teruk pun teruk juga. Jadi boleh pilih lah tu. Kita pilih sendirilah, dia royak dah. Dia royak dah. Takkanlah kita nak pilih hak tak molek ni dalam keadaan kita faham dah agama. Takkanlah kita nak pilih hak dosa. Tentulah kita nak pilih hak ada pahala. Sebab pahala tu lah hak berguna kepada kita di akhirat nanti, bahkan dalam dunia pun untuk kebaikan kita juga. Ini bendanya. Inilah bendanya. Jadi begitulah juga hak lain-lain. Dia tidak khusus dengan masalah hak kebajikan gini saja. Hak lain-lain pun kalau kita mikir untuk umat ni, jangan kita fikir, jangan kita kata Allah banyak peluang dia orang ngaji agama lah boleh sama pahala. Tak. Siapa dia kata gitu? Tak. Misalnya kalau dia ngaji bahagian ekonomi, dia fikir macam mana ni orang kita nak meningkatkan ekonomi orang Islam. Bagaimana? Ada banyak pokoknya, tapi tak erti nak buat agama. Tengok dulu kan payah nak makan yang muda. Learn ni mudah pergi mana-mana. Cumanya niat dia awal tu untuk nego kau semata-mata, kau ada fikir untuk membangunkan umat. Biar orang Islam ni jadi kaya juga, tidak terbiar. Bahan-bahan sekeliling yang ada sekeliling dia tu jadi punca rezeki kepada dia. Bila ada rezeki senang hidup, bahagia, dia boleh tolong, nak buat kebajikan, nak buat apa. Kita dulu dia buat tu. Jadi dia pun apa? Gunalah, ambil lah nyom muda tu jadi spoiler ni kan, menego mana-mana laku. Tapi kalau tak ada orang mikir lagu tu dulu, boleh jadi pak kalau ni tak ada lagi. Sebab apa kita tengok setengah-setengah negeri tu memang ada nyom sport kita juga, tapi tak ada sport kita dulu lah. Tak ada hasil. Cumanya kita orang Islam ni ikut bahagian mana pun dia kena fikir kait dengan agama, baru boleh pahala. Kalau fikir nak menego saja, dia boleh hak tu lah kalau boleh. Kalau tidak pun saja. Gapo-gapo pun kena fikir agama, untuk umat, untuk agama. Ikutlah dia bahagian gapo. Itulah peluang dia nak dapat pahalanya. Bukan kata boleh kepada orang ngaji agama saja. Tidak. Bidang masing-masing dia buatlah. Sehingga jadi punca rezeki kepada orang-orang pun jadi suka bahagia rumah tangga dia. Tidak jadi kucak kacir, tidak jadi balah, tidak ada belaka bahagia rezeki dia. Tuhan bui capu hak ni. Kalau tak kiranya orang jadi susah, jadi balah, cerah, kucak kacir rumah, tak sempurna ngaji. Dengan sebab dia tu jadi boleh semua tak ada. Tuhan kira sesat, Tuhan kira. Dengan sebab itulah orang Islam dia kena rasa boleh buat, semua boleh buat. Jangan rasa tak ada arah nak buat. Nak pahala tak payah. Lepas tu kalau kita jadi pelopor hak mula-mula pula, hak tu gak banyak benar lah pahalanya. Banyak benar lah pahala. Tu dan pengajaran daripada hadis ni itulah. Dan ini semua ni nak tahu gini ilmu agama tu lah. Dia koyak je dapat pahala gini. Kalau ngaji kau lain tak tahu ni, boleh pahala, boleh dosa orang ikut, tak tahu. Itulah benda ni.
Nampaknya sekat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Astagfirullah.